Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel. Baik, hari ni saya nak buat updated review, okey. Seperti anda tahu, saya dah pun mengambil satu skuter, okey, keluaran SYM, iaitu SYM Jet 14200. Okey, untuk pengetahuan korang, saya dah gunakan motosikal ni selama 3 minggu dan dah pun cukup 1000 km. Dah pun buat first service, jadi orang cakap dah lanyak lah. Jadi sesuai lah untuk saya kongsikan apa pengalaman saya menggunakan pada 1000 km yang pertama. Tapi sebelum tu, kita intro dahulu. Okey, skuter ni Jet SYM Jet 14200. Tapi jangan terpedaya lah, 200 tu bukan cc, cuma brand saja. Cc sebenar motor ni adalah 168.9 cc. Okey, dan dia punya info detail saya akan letakkan di depan skrin, jadi korang boleh baca spek dia, berapa horsepower dia dan lain-lain lah. Okey, di bahagian depan, okey, kita tengok sini bahagian depan. Okey, design daripada saya memang agak nice lah, okey, untuk motor skuter yang agak bajet. Okey, first dia ada dua lampu berkembar, tapi lampu berkembar dia masih lagi menggunakan halogen, dan dia ada DRL di bahagian depan ni. And then signal dia terbaik, sebab signal dia bukan signal tersembul macam Honda ataupun Yamaha, right? Jadi dia punya signal dah memang tanam dah dekat sini, termasuklah di bahagian belakang. Alright. Tapi features yang menarik pada motor ini adalah motor ini dilengkapi dengan ABS. Okey, korang tengok dekat sini, dia dah dilengkapi dengan ABS depan. Okey. So di brake disc depan belakang. Okey, dia ada juga windshield. Okey, windshield dia tak besar. Okey, windshield di bahagian depan ni dan katik pada saya sesuai. Okey, saya bukan jenis suka pakai windshield yang tinggi-tinggi, sebab bila pakai windshield tinggi-tinggi ni dia akan menyebabkan rintangan angin yang agak besar, jadi dia akan mengurangkan top speed dia lah. Bahagian dashboard dia ada satu skrin LCD atau yang besar di sini. Banyak info yang ada dekat sini, antaranya dia ada odo, okey, dia ada trip, dia ada dia punya kilometer speed kita, ada voltmeter, ada jumlah minyak dan RPM, serta indikator, ada check engine, ada juga ABS dan lain-lain. Kalau nak signal dia berbunyi, guys. Signal dia berbunyi kuat, signal kiri dan kanan berbunyi kuat, jadi korang akan alert sekiranya korang pasang signal. Alright. Jadi design dia pada saya di bahagian sini memang orang kata apa, moden design dia moden, dan motor ni adalah Euro 4. Okey, motor ni sebenarnya dah banyak di pasaran Eropah. Motor ni dah nama pun skuter, mestilah dilengkapi dengan kompartmen. Okey, kelebihan yang pertama, dia ada cangkuk ni dekat sini, memudahkan kita nak quickly sangkut barang, macam beli barang dekat kedai, sangkut plastik dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey, dan yang kedua, dia ada kat sini laci kecil ni. Laci kecil ni bukan letak handphone sebab letak handphone memang tak muat. Tapi dia memberikan kita quickly nak sumbat. Macam saya try masuk glove motor apa semua, memang ngam. Motor ni tak dilengkapi dengan USB, tetapi dia dah ada siapkan port untuk kita pasang USB port dekat dalam ni untuk kita DIY kemudian. Alright. Dan yang ketiga, kalau kita nak buka dia punya kompartmen di bahagian ni, senang saja. Dekat bahagian kunci ni kita cuma pulas, dia akan auto buka. So, jadi di bahagian sini dia memuatkan satu helmet, helmet bersaiz L, dan juga beberapa barang lagi. Dan sebenarnya full face pun muat juga, tapi full face yang kecil lah. Kalau XL saya tak pasti muat ataupun tidak, sebab saya tak ada helmet full face. Tapi kalau setakat helmet open face macam ni, memang muat, tak ada masalah. Alright. Tangki minyak dia pula, tangki minyak dia adalah 7,5 liter. 7,5 liter, dan pada 5.5 liter, kalau kita isi penuh, pada 5.5 liter dia akan mula berkelip. Daripada penuh santak, daripada santak dekat tutup sampailah dia menyala, korang boleh dapat jarak 205 km. Itu pada percubaan saya pada hari tu, dan mungkin lebih lagi bergantung pada korang punya riding style dan juga speed yang korang pakai.
Baik, sistem yang motor ni gunakan adalah CVT. Okey, CVT. Dan di roda belakang dia juga dilengkapi dengan brake disc. So brake disc depan dan belakang ada dekat sini. Okey, biasa brake disc belah sana, tapi dia orang simpan brake disc dekat sini. Okey, sistem dia memang simple dan dia punya casing juga adalah jenis yang straight, open. Dia tak ada macam Yamaha, korang nak kena buka air filter dulu and then baru nak buka dia punya CVT cover. CVT cover dia jenis korang buka je skru di keliling ni dah boleh buka dah. Dan ni dia punya air filter dan dia menggunakan dual absorber. Dekat sini absorber dia adalah jenis boleh laras. Tapi mengikut pengalaman saya, macam saya berat 61 kg, tinggi 169 cm. Pada saya tak perlu adjust sebab berat badan saya agak ringan. Tapi mengikut kalau apa yang diberikan di grup SYM Jet 14200 Malaysia, mereka kata absorber dia agak lembut bagi orang yang agak besar lah, macam 80-90 kg. Jadi mungkin boleh laraskan pada maksimum ataupun tukar pada absorber yang lebih baik, jenis hidrolik dan sebagainya lah. Lampu belakang dia jenis LED. Kalau korang tengok dekat sini, saya buka. Okay, lampu belakang dia memang nice. Okay, dekat bahagian belakang pun dia dah sediakan mudguard dekat sini. Jadi tidak orang kata apa dari segi spill ke apa benda, memang tak ada lah. Okay, memang tak spill. Dan sistem dia pada saya agak kemas. Okay, kecuali pada bahagian ini yang mungkin korang perlu hati-hati sikit, iaitu bahagian belah kanan ni dia agak open sikit. Okay, dia agak open. Jadi kalau korang nak basuh ke apa benda, make sure jangan tembak water jet dekat bahagian tu sebab ada komponen-komponen elektronik yang terdedah dekat bahagian sini. Tapi saya tak pasti. Saya dah try basuh apa semua, takat ni tak ada masalah dari segi elektronik lah. Okey, motor ni dia menggunakan sistem air cool ataupun penyejukan udara, yang mana dia menggunakan satu kipas yang besar dekat sini untuk sejukkan enjin. Mungkin pada pendapat korang, motor macam ni CC 169 pakai air cool boleh tahan ke jalan jauh? Tak ada masalah. Saya dah cuba ride motor ini lebih 300 km dan dalam jarak tu saya tak ada masalah pun dari segi enjin panas dan sebagainya. Dan sebenarnya korang jangan risaulah. Mungkin ramai sekarang yang lahir zaman sekarang dah didedahkan dengan motor liquid cool dan sebagainya. Saya dulu bawa Legenda 100, Legenda lama tu pun Melaka Pening tak ada liquid cool pun tak ada masalah. Malah Ego S saya pun yang menggunakan sistem yang sama juga, air cool, boleh jejak sampai Kedah, tak ada masalah. Dan RZ pun hari tu, RZ 4.0 tak ada pun liquid cool, boleh jejak sampai Terengganu pergi balik, no problem. Jadi persepsi yang kata air cool tak tahan jalan jauh tu adalah mitos semata-mata lah. Jadi motor ni memang selesa jalan jauh dan minyak jimat. Yang penting bila korang jalan jauh ke apa benda, setiap 500 km pastikan korang cek dia punya label minyak. Mudah saja dekat bahagian ini, yang mana korang just buka, cek, dan kalau tak cukup just refill sahaja. Okey, minyak dia menggunakan 700 ml ataupun 800 ml 10W40. In this case dia suggest minyak PJ1. Okay, sebab minyak PJ1 ni dihasilkan oleh SYM sendiri kalau tak silap saya. Tapi minyak PJ1 ni adalah minyak yang agak murah di pasaran. Jadi mungkin kualiti dia juga ada yang ramai komplain lah. Macam dia cepat meruap dan cepat kurang. Jadi waktu servis yang pertama 1000 km yang lepas, saya tak gunakan minyak PJ1. Saya gunakan minyak liquid moly yang lebih baik. Dan juga minyak gear dia juga dekat sini kalau korang nak tengok. So minyak gear dia menggunakan SAE 90 170 ml. Okey, dia juga suggest minyak PJ1, tapi saya menggunakan minyak Yamalup. Okey, jadi terpulang pada masing-masing lah, no problem, asalkan minyak korang tukar pada masa yang ditetapkan ataupun pada jarak yang ditetapkan. Okey, untuk riding position. Okey, riding position dia, okey, dengan kelebihan dia ada lantai dia yang rata ni, korang boleh letak kaki di mana sahaja. Okey, macam untuk ketinggian saya 169 ni, agak selesa lah pada saya. Dan korang boleh stretchkan kaki macam ni, walaupun tak sepenuhnya straight, tapi ni lebih natural lah, position dia lebih natural. Dan saya dah try bawa hari tu daripada Melaka pergi ke KL, pergi ke Puchong, pergi ke PD dan patah balik ke Melaka pada single trip sejauh 300 km.
saya tak ada masalah dari segi macam lenguh dan sebagainya kerana riding position dia memang sangat relax. Okey, kalau korang mengharapkan pula, okey, ada persoalan lah, motor ni top speed dia okey ke tak? Saya pernah cuba top speed motor ni dan hanya dapat 117 km/h. Tapi korang tolak 10 atau 11 km/h untuk bacaan GPS. Jadi tak laju motor ni. Tapi pick up dia memang laju. Pick up dia memang sedap. Okay, sebab motor ni pun dipasarkan, pemasaran dia for urban, kegunaan bandar. Okay, jadi macam kalau korang nak pick up dari jalan di dalam bandar, nak menceluk dan sebagainya, waktu saya menceluk di KL memang tak ada masalah. Ditambah dengan kelebihan ABS yang dia ada, braking pun semua smooth, cornering pun pada saya agak sedap. Okey, motor ni agak balance lah pada saya. Okey, dengan menggunakan dual absorber, jadi korang tak rasa macam motor ni berat ke kanan atau ke kiri macam yang berlaku pada saya bila menggunakan motor Ego S yang menggunakan single absorber. Motor ni dia punya RPM lock pada ataupun cap pada 9000 RPM. Okay? Jadi motor ni memang lock dekat 9000 RPM. Pada 9000 RPM korang boleh dapat top speed antara 105 ke 117 macam tu, mengikut angin dan juga keadaan jalan. Okey, ada beberapa perkara yang mungkin saya tak berapa suka dengan motor ni. Yang pertama sekali iaitu ini. Okey, dia ada meter untuk low beam dengan high beam, tetapi di bahagian bawah ni juga dia ada seat open secara elektronik. Maksudnya korang tekan kalau switch menyala dan korang tak nak gunakan buka seat daripada sini, contohnya korang tengah running dan double stand, korang boleh buka motor ni dari menggunakan secara elektronik, iaitu sini. Okey, nampak? Okey, lagi sekali. Okey, so seat akan terbuka. Masalah dia adalah bila korang ride, korang buat high beam dan bila nak tukar balik ke low beam, secara langsung kalau korang tekan kuat sangat, seat akan terbuka masa ride. Tapi mungkin pada setengah orang tak ada masalah lah sebab masih lagi dalam riding position, jadi berat badan akan hold benda tu. Tapi pada saya ini satu design yang tak bijak lah. Okay, features yang tidak bijak dekat diletakkan pada tempat ini. Yang kedua, okey, pada harga motor ini, pada saya sepatutnya dah juga disediakan USB port. Tapi mereka tak sediakan USB port, cuma sediakan tempat USB port yang mana kita perlu pasang sendiri dekat bahagian dalam kompartmen ni. Bila menunggang menggunakan motor ni, saya tak rasa dia berat. Okey, malah wife saya pun boleh bawa. Jadi ketinggian dia pun kalau korang tengok tidaklah terlalu tinggi dan seat dia memang lebar. Okey, tapi bila korang belakangkan sikit seat, mungkin korang akan tertonjet sedikit lah. Okey, tapi kelebihan dia, seat dia lebar ni memang selesa lah. Okey, untuk orang belakang dan juga orang depan, seat dia memang selesa, tak sakit punggung lah bila nak long distance. Cuma yes, macam saya cakap tadi, kelajuan dia tidak terlalu laju, cukup dengan kelajuan kebangsaan 110 km. Dan kalau korang bernasib baik, dapatlah macam saya boleh dapat top speed hingga 117 km/h. Dan mungkin lepas ni saya akan ubah sedikit lah, okay, untuk naikkan sedikit top speed sebab saya kerap naik highway. Maintenance dia mahal ke tak? Okay, disebabkan motor ni menggunakan sistem yang ringkas iaitu air-cool, motor ni memang jimat dari segi maintenance. Dah lah jimat minyak. Okay, jimat dari segi maintenance. Korang cuma perlu tukar minyak hitam setiap 2000 atau 3000 km ikut jenis minyak yang korang pakai. Macam saya pakai fully synthetic liquid moly, saya boleh lajak sampai 3000 km. Minyak dia hanya pakai satu botol, tapi bukan penuh satu botol. Okey, isian minyak dia adalah 700 ml ataupun 800 ml sahaja. Dan minyak gear dia pula korang hanya tukar selepas 2 kali servis. Okay, kalau selang 2000, maknanya 4000 km barulah korang tukar minyak gear. Jadi kalau macam bulan ni korang tukar minyak gear, bulan depan korang cuma hanya tukar minyak hitam sahaja. Design motor ni memang up to date. Okay, memang up to date, memang cantik. Korang boleh tengok dari segi ni, memang cantik design dia. Okay, tak ketinggalan lah. Okay, jadi kalau korang nak pergi ride ke apa, motor ni tak hodoh lah. Dia ada 2 color, lagi satu coklat, tapi saya pilih hitam sebab hitam matte dia lebih nice lah pada pandangan saya. So overall,
Puas hati tak puas hati dengan motor ni setelah pakai 1000 km, to be honest lah, saya sangat-sangat berpuas hati sebab saya berupgrade daripada Ego S yang kecil, okay, dan tukar sikit pada besar sikit macam ni. Jadi mudahkan saya untuk kegunaan harian, angkat barang, hantar anak sekolah, dan orang kata riding kalau nak jauh sekejap pun, nak pergi KL ke nak ride, no problem. Riding position dia selesa, design dia kemas, features yang walaupun ringkas tetapi berguna, dan yes, minyak memang sangat-sangat jimat. Okey, jadi pada saya memang saya sangat berpuas hati, dan motor ni memang pada saya underrated sebab motor ni tak pun direview oleh YouTuber motor di Malaysia, dan masa permulaan saya nak beli motor ni memang susah nak dapat review daripada Malaysia. Ada beberapa kerat saja, tapi review tu pun sejemput-sejemput, jadi info dia tak banyak, tak berapa nak lengkap sangat lah. Jadi pendapat saya, okay, motor ni korang jangan terlepas pandang. Kalau korang memang jenis macam saya, jenis abah-abah macam ni, tapi nak memulakan motor yang ringkas, sedikit ada kuasa dari segi pick up untuk kegunaan harian ataupun kegunaan dalam bandar, nak boleh ride long distance sedikit, pada saya ini merupakan best choice kerana dia pun siap ABS. Kalau Jet X sendiri tak ada ABS, dia ada CBS saja. Jadi motor ni sebenarnya memang underrated sangat-sangat. Okay guys, kalau korang ada apa-apa pertanyaan mengenai motosikal ni, okay, korang jangan lupa komen dekat bawah. Kalau belum subscribe, and then kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.